Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Kak sihat? Alhamdulillah, Doktor masih di KL ya? Masih di KL. Lepas ni memang nak gerak balik lah. Ya, insyaAllah. Kami doa selamat perjalanan Doktor nanti ya. InsyaAllah. Ni lepas ni nak singgah Tanjung Malik kejap. Tu yang takut lambat tu kita buat siap-siap lah kuliah. Ya, baik Doktor. Kalau Doktor bersedia, kita boleh bermula ya. Baik. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada hari ini, pagi ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah yang kita telah adakan kali pertama pada minggu lepas, yang mana pada bulan lepas, yang mana pada bulan lepas kita telah pun memulakan dengan mukaddimah bagaimana untuk berinteraksi dengan hadis akhir zaman, dan saya telah pun sambung dengan kaedah bagaimana nak tanzil, nak mengaitkan sesebuah hadis dengan realiti semasa yang berlaku. Tuan-tuan, video saya okey ke? Okey, alhamdulillah. Tadi hilang kejap kan. Saya dekat hotel ni, jadi mungkin internet pun tak apa nak okey. Jadi kalau ada video saya kadang-kadang yang terpadam-padam tu, saya minta maaf lah. Yang penting suara tu. Yang penting suara tu. Baik. Kita akan teruskan kuliah kita membincangkan berkaitan dengan tanda-tanda kiamat ini. Kita pergi kepada definisi. Dalam bahasa Arab, tanda kiamat tu dipanggil asyratus sa'ah. Asyratus sa'ah ni maksudnya tanda kiamat. Ya. Tanda kiamat ni biasanya orang panggil asyratus sa'ah. Asyrat kata plural bagi syarat. Syarat tu maksud petanda lah, petunjuk. Iaitu petunjuk yang menunjukkan bahawasanya kiamat itu sudah hampir untuk berlaku. Ya. Kiamat dalam bahasa Arab ada banyak makna lah. Ada banyak perkataan lah yang merujuk ataupun yang menunjukkan kepada makna kiamat. Antaranya al-qiyamah, antaranya al-akhirah, antaranya as-sa'ah. Ya, yang mana as-sa'ah ini juga untuk kiamat, digunakan untuk kiamat, iaitu saat. Saat kehancuran segala makhluk yang ada dengan satu, orang kata apa, dengan satu jeritan, dengan satu tiupan sangkakala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, tanda kiamat ni kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam Quran sendiri pun ada, dalam hadis Nabi pun ada, ia terbahagi kepada dua, iaitu ada tanda kiamat yang kecil ni pula terbahagi kepada dua. So dia macam ni. Bila kita tengok tanda kiamat terbahagi kepada dua. Satu tanda kiamat besar, satu tanda kiamat kecil. Kita nak bincang tanda kiamat kecil dulu. Tanda kiamat kecil ni pun ada dua. Orang kata apa? Ada dua pecahan di bawahnya. Yang mana kata Syekh Al-Arifi, jenis yang pertama ataupun bahagian yang pertama daripada tanda kiamat kecil, al-amarat al-ba'idah. Petanda yang jauh.
Apa petanda yang jauh ni? Dia kata wahiyal lati zaharat wa qadat. Sekejap mungkin saya boleh sharekan tuan-tuan skrin saya ni supaya siapa yang tak ada buku boleh tengok sekali. Kita baca sekali lah. Baik. Dia kata al-amarat al-ba'idah. Petanda-petanda yang jauh. Wahiyal lati zaharat wa qadat, dia kata. Iaitu petanda yang telah muncul dan telah berlalu. Wahiyya alamatun sughra, dan ia adalah petanda-petanda kecil. Li bu'di zamani wuqu'iha an qiyamis sa'ah. Dia adalah petanda kecil kerana dia punya peristiwa berlaku tu agak sedikit jauh daripada berlakunya kiamat. Kalau petanda besar tu dia dekat lagi. Walaupun kedua-duanya petanda yang menunjukkan kiamat hampir berlaku, tetapi kalau kita bandingkan petanda besar dan petanda kecil ni dia berlaku jauh sikit daripada kiamat berbanding petanda yang besar. Umpamanya dia kata misla bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam wan syiqaqil qamar. Keluarnya api yang besar di Madinah. Yang mana ini adalah contoh, Syekh akan orang kata apa, Syekh akan huraikan lebih terperinci nanti insya-Allah. Yang kedua al-amarat al-mutawassithah. Petanda-petanda yang pertengahan, iaitu wahiyal lati zaharat wa lam tanqadhi bal tatazayad wa taksur, dia kata. Petanda yang pertengahan, petanda kecil yang pertengahan ini dia kata ialah satu petanda yang telah keluar tetapi tidak selesai lagi ia berlaku. Bahkan ia makin bertambah dan ia makin banyak. Wahya katsiratun jiddan. Petanda seperti ini banyak sangat. Ia adalah petanda kecil juga seperti mana yang akan datang. Contohnya antalidal amatu rabbataha, apabila seorang hamba melahirkan tuannya. Wa tatawalul hufatil urati ri'a'i sya' fil bunyan. Orang yang tidak berkasut, orang yang tidak berpakaian, pengembala kambing berlumba-lumba meninggikan bangunan. Wa khuruji dajjalina salasin yad'una an-nubuwah, dan keluarnya 30 dajjal. Ustaz, banyaknya dajjal. Saya tahu dajjal ni satu je. Tak, dajjal ada banyak. Dajjal yang paling besar tu satu. Itu dipanggil dajjal akbar, yang akan keluar di akhir zaman, petanda besar. Sebelum nak keluar dajjal yang besar tu, ada 30 dajjal yang mendakwa diri mereka ini nabi. Seperti mana yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ini petanda yang kecil lah. Bahagian yang kedua, petanda yang besar. Apa petanda yang besar? Dia kata wahiyal lati ta'qubuha as-sa'ah idza zaharat. Petanda yang besar ni ialah petanda yang bila dia muncul, kiamat akan menurutinya. Apabila dia muncul, kiamat akan menurutinya. Wahia 10 alamat. Dia ada 10 petanda. Walam yadhhar minha syai'. Tetapi tak ada satu pun yang telah muncul. Pada zaman buku ni ditulis tak muncul lagi lah. Zaman ni pun kita tak nampak lagi muncul. Qala Hudzaifah. Hudzaifah berkata, "Ittala'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakar." Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika muncul kepada kami. Nabi keluar bertemu dengan kami, pada waktu tu kami saling berbincang sesama kami. Faqala ma tadzakarun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kami, apa yang kamu sedang bincangkan? Apa yang kamu sedang bincangkan? Kata para sahabat, nazkurus sa'ah. Kami sedang berbincang berkenaan dengan kiamat. Para sahabat ni, terutama Huzaifah lah. Kita semua tahu Huzaifah ni memang pengkhususan dia, minat dia, kepakaran dia memang dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan fitan, hadis-hadis yang berkaitan dengan bencana yang akan berlaku sebelum daripada kiamat, yang akan berlaku sebelum daripada kiamat berlaku. Jadi Nabi SAW bila keluar tengok para sahabat ni sedang berbincang, sedang berbicara sesama mereka, maka Nabi SAW pun bertanyalah kepada sahabat ni, kamu bincang tentang apa?
Maka Huzaifah pun jawablah, kami berbincang tentang kiamat. Kan? Nah, jadi bila bincang tentang kiamat ni, para sahabat ni mungkin bincang tentang petanda dia lah. Maka Nabi SAW sebut. Bila Nabi tahu je para sahabat sedang berbincang tentang kiamat, Nabi kata, innaha lan taqum. Sesungguhnya kiamat ini, kata Nabi SAW, sesungguhnya kiamat ini tidak akan berlaku. Kiamat ini tidak akan berlaku melainkan, Nabi kata, hatta, ataupun tidak akan berlaku sehinggalah tarau qablaha 10 ayat. Sehinggalah kamu semua melihat 10 petanda. Kamu melihat 10 petanda yang ada sebelum daripada ia berlaku. Fadzakar, maka Nabi SAW pun menyebut ad-dukhan, asap yang akan keluar sebelum daripada kiamat. Ini kita akan hurai satu-satu nanti insya-Allah bila sampai masanya. Wad-dajjal, dan juga dajjal, wad-dabbah, dan juga haiwan yang akan keluar sebelum daripada kiamat. Wa tulu'is syams, ad-dukhan wad-dajjal wad-dabbah wa tulu'is syams min maghribiha, terbitnya matahari daripada barat. Wa nuzul Isa bin Maryam, keluarnya ataupun turunnya Isa bin Maryam. Wa Ya'juj wa Ma'juj, dan berlakunya khusuf, berlakunya pembenaman bumi. Khasfun fil masyriq wa khasfun bil maghrib, satu khusuf di timur, satu khusuf di barat, dan satu khusuf di semenanjung Arab. Wa akhiru dzalika narun takhruju minal yaman tatrudun nas ila mahsyarihim, dan yang terakhirnya dia kata api yang akan keluar daripada Yaman yang akan menghalau manusia pergi ke tempat perhimpunan mereka. Hadis ni hadis riwayat Imam Muslim. Dan ada juga riwayat yang lain menyebutkan tentang Mahdi. Ada riwayat yang lain yang menyebutkan tentang perobohan Kaabah. Ada juga hadis lain yang menyebutkan tentang Al-Quran diangkat daripada bumi. Dan kita akan bincangkan insya-Allah pada kuliah yang akan datang. Kita nak bincang dulu berkenaan dengan tanda kiamat yang kecil. Okey, kita tengok tanda kiamat yang kecil. Ya? Dia kata tanda kiamat yang kecil, bahagian yang pertama daripada tanda yang kecil ni, petanda yang telah berlaku. Antaranya ialah perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terbelahnya bulan, meninggalnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maha mulia, yang mulia, bukan maha mulia untuk Tuhan, maha mulia kan. Orang kata apa? Berakhirnya zaman sahabat yang mulia, pembukaan Baitul Maqdis, dan kematian yang berlaku secara mengejut. Baik. Ini banyak lagi lah. So kita akan tengok. Ini banyak lagi ni petanda kecil ni kita akan bincang insya-Allah dalam kuliah ini. Yang kita akan bincang dalam kuliah ni. Kita pergi kepada huraian yang pertama. Kita tengok huraian pertama, saya skip. Okey. Petanda kiamat yang kecil. Yang pertama, Syekh mengatakan yang pertama tanda kiamat yang kecil yang telah berlaku dan telah pun berakhir ialah perutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, kata Syekh, akhbara sallallahu alaihi wasallam anna bi'athatahu dalilun wa alamah ala qurbi sa'ah wa annaha awwalu asyrati sa'ati sughra. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawasanya perutusan baginda sebagai nabi merupakan dalil dan petunjuk yang menunjukkan tentang hampir berlakunya kiamat. Dan ia merupakan petanda yang awal, petanda kecil yang awal. Yang mana Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bi isba'ihi hakadha al-wusta wallati tali al-ibham bu'istu was-sa'ah kahatain, kata Nabi. Wa qala bu'istu fi nasmi as-sa'ah. Hadis ni hadis riwayat Muslim. Yang mana Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dia mengatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan tangannya. Nabi menunjukkan dua jari. Dia kata al-wusta,
jari tengah, wallati talil ibham, jari tengah dan jari yang berada di sebelah di sebelah ibu jari, iaitu jari telunjuk ni lah. Nabi menunjukkan tangan dia begini, kemudian Nabi kata bu'istu was-sa'ah kahatain. Aku diutuskan dalam keadaan kiamat seperti ini. Maksudnya perutusan Nabi dan kiamat seperti ini. Kan? Apa maksud seperti ini? Ulama tuan-tuan ada huraian dia. Jadi tu orang kata bila kita nak faham hadis ni kena ada kaedah. Sebab memang ada hadis yang kalau kita baca kali pertama tanpa ada kaedah kita susah nak faham. Bila kata seperti ini dari sudut apa? Jadi sebab itu kita kena rujuk kepada kaedah memahami hadis ataupun metodologi ulama dalam memahami hadis. Sebab tu saya tulis buku saya tu, metodologi memahami hadis. Untuk apa saya tulis buku tu? Bukan untuk menjadikan tuan-tuan lepas baca buku tu terus jadi mujtahid. Tak. Tetapi untuk memberikan pendedahan. Sebab kadang-kadang ada orang confuse. Hadis ni kata macam ni. Tapi kenapa ulama lain tak buat? Kenapa para ulama tak buat macam tu? Kan? Bila kita huraikan sebenarnya nak faham hadis ni ada metodologi, ada hadis yang dimansuhkan, ada hadis yang perlu ditakwil, ada perlunya kita melihat kepada jalur lain bagi sesebuah hadis. Sebab hadis ni dia ada banyak jalur. Jadi para ulama bila dia tengok hadis seperti ini, mereka akan menggunakan kaedah. Jadi kaedah itulah yang orang kena faham. Jadi saya pun menulislah. Ya. Menulis untuk kita kata memberikan sedikit pendedahan, bukan nak jadikan semua jadi pakat mujtahid belaka, dah. Tapi nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan yang membaca buku saya ni, inilah cara ulama menggunakan kaedah yang tertentu untuk memahami sesebuah hadis secara komprehensif, supaya pemahaman itu pemahaman yang seimbang. Dia tidak compang-camping, sebab hadis ni dia ada pelbagai. So kita nak faham dalam bahasa mudahnya kita kata holistik lah. Bila Nabi sallallahu, kita balik pada isu kita. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aku diutuskan, ya, aku diutuskan dalam keadaan seperti ini, iaitu jari tengah dan jari telunjuk Nabi buat sebegini. Apa maksudnya? Sebahagian ulama mengatakan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk sebegini, maksudnya jarak di antara Nabi, di antara perutusan Nabi dengan kiamat tu, jaraknya seperti perbezaan jari ni. Kan jari telunjuk biasanya lagi rendah daripada jari tengah. So, ini perutusan Nabi SAW zaman dia dan ini adalah kiamat. Tak jauh perbezaan ini. Kenapa? Kerana di sana ada riwayat lain yang menceritakan perbezaan tinggi inilah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan zaman Nabi ini dah dekat dah dengan kiamat. Ada juga riwayat yang lain, ada juga tafsiran yang lain, yang mana bila Nabi SAW menyebutkan sebegini, Nabi maksudkan ialah rapatnya zaman Nabi SAW dengan kiamat, sehingga tidak ada ruang lain untuk Nabi lain diutuskan. Kerana bila kita tengok jari ni, dua ni rapat ni. Dua ni rapat. Ni zaman Nabi SAW diutuskan, yang ni adalah kiamat. So kedua-duanya saling bersambung. Kenapa saling bersambung? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, yang tidak ada nabi lagi lepasnya selepas daripada syariat Nabi. Bila Allah Taala takdirkan alam ini berakhir, maka tidak ada nabi lain yang berada di antara tengah-tengah. Tidak ada nabi lain yang membawa syariat lain daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau kita nak tengok, ini adalah bahasa perumpamaan Nabi lah. Ini bahasa perumpamaan Nabi. Nabi nak memberikan gambaran kepada umatnya betapa dekatnya zaman dia dengan kiamat. Sebab itu kata Al-Imam Al-Qurtubi, bahkan dalam riwayat yang kedua yang saya baca tadi, dalam riwayat kedua, riwayat Al-Hakim, Nabi SAW kata bu'istu fi nasami sa'ah. Aku diutuskan pada zaman angin awal untuk kiamat tu dah ada dah. Nasam ni angin awal. Angin yang lembut. Angin yang permulaan untuk kiamat. Maksudnya dekat-dekat dah zaman kiamat nak datang.
Al-Imam Al-Qurtubi ketika dia menghuraikan hadis ni dia kata awwaluhan Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu nabiyyu akhir zaman wa qad bu'itha laisa bainahu wa bainal qiyamah nabi. Al-Qurtubi kata tanda kiamat yang pertama sekali ialah perutusan Nabi SAW sebagai Nabi. Kerana dialah Nabi bagi akhir zaman. Dan dia diutuskan, baginda diutuskan, tidak ada laisa bainahu wa bainal qiyamah nabi. Tidak ada di antara baginda dan tidak ada di antara kiamat itu mana-mana nabi yang lain. So perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi merupakan tanda kiamat yang pertama. Yang kedua, tanda kiamat yang kedua yang kecil yang telah pun berlaku dan telah berakhir, iaitu wafatun nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merupakan petanda kiamat. Ya, kata Syekh Al-Arifi, dia kata al-faji'ah bi mautihi sallallahu alaihi wasallam hiya min awaili alamati qurbi sa'ah. Kan? Kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, musibah kewafatan Nabi merupakan tanda awal yang menunjukkan berlakunya kiamat itu sudah semakin hampir. Auf bin Malik mengatakan, ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk wa huwa fi qubbatin min udum. Faqala u'dud sittan baina yaday as-sa'ah. Mauti thumma fathi Baitul Maqdis thumma mutan ya'khudhu fikum ka'asil al-ghanam thumma istifadatul mal hatta yu'ta ar-rajul 100 dinar fayadhullu sakhita thumma fitnah la yabqa baytun min al-arab illa dakhalathu thumma hudnah takunu bainakum wa baina bani al-asfar fayaghdirun fayatunakum tahta 80 ghayah tahta kulli ghayatin 12,000 ya, yang bermaksud, kata Auf bin Malik radhiyallahu anhu, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Tabuk. Waktu aku jumpa Nabi itu, Nabi berada dalam satu kubah, dalam satu kawasan yang diperbuat daripada kulit yang disamak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebut, dalam riwayat tu Nabi SAW kata kira 6 perkara yang berlaku ketika mana hampir-hampir nak kiamat. Nabi kata kira betul-betul. Sebab apa kena kira? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi persediaan kepada umat seperti mana yang telah kita huraikan dalam kuliah mukaddimah kita sebelum ini, bila Allah Taala merahsiakan berkenaan dengan kiamat ni, supaya dia nak kita ni beramal soleh. Sebab kalau dah tahu dah, kalau masing-masing dah tahu dah bila kiamat akan berlaku, kan, so masing-masing bila dah tahu dia akan enjoy dulu lah. Tak adalah orang yang bersungguh nak buat ibadat, kan. Tapi oleh kerana rahmat Allah Ta'ala dan kasihnya Nabi kita kepada kita, dia tak bagi tahu bila secara spesifik, tapi dia bagi tahu tanda supaya kita bersedia. Oh, ni petanda ni dah keluar dah, kan, dah dekat dah nak kiamat, jadi kita kena get ready, kan, kita kena get ready. Baik, jadi Nabi kata u'dud sittan baina yaday sa'ah, kira 6 perkara sebelum berlakunya kiamat. Kira 6 perkara yang menunjukkan kiamat tu dah makin hampir, seolah-olah kamu berada di hadapan dia. Yang pertama, mauti, kematianku ataupun kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu daripada petunjuk hampirnya nak kiamat. Summa fatha Baitul Maqdis, kemudian pembukaan Baitul Maqdis. Yang ni saya akan hurai satu-satu nanti, saya akan bagi. Kemudian mutan. Mutan, apa itu mutan? Kematian yang banyak yang akan menimpa kamu, ya'khudhu fikum, yang akan menimpa kamu kaqu'asil ghanam, seperti mana penyakit kambing, penyakit yang menimpa kambing, yang mana kalau kambing terkena penyakit ni, dia akan mati secara tiba-tiba.
Summa istifadatal mal, kemudian harta yang melimpah ruah. Hatta yu'ta ar-rajul 100 dinar fayadhullu sakhita. Sehingga apabila seorang lelaki diberikan dengan harta sebanyak 100 dinar, dia akan marah. Dia akan tak setuju. Dia bukan tak setuju, dia rasa macam tak cukup, dia rasa macam sikit. Sedangkan 100 dinar tu banyak, sebab dinar kan duit emas. 100 dinar tu banyak tu. Tapi oleh kerana harta dah melimpah ruah pada ketika itu, dia rasa macam 100 dinar ni tak cukup, bagilah lebih lagi, kau banyak duit. Macam tu lah. Ya, baik. Summa fitnatan, kemudian fitnah, la yabqa baitun minal Arab illa dakhalathu. Yang tidak meninggalkan, yang mana satu rumah di kalangan orang Arab tidak kekal, melainkan fitnah tu akan masuk ke dalam rumah-rumah Arab. Melainkan bencana tu akan masuk. Nanti kita akan urai insya-Allah. Summa hudnatan, kemudian adanya perjanjian, takunu bainakum wa baina banil asfar. Kemudian perjanjian yang akan berlaku di antara kamu dan di antara orang Banil Asfar, orang yang berketurunan kuning, iaitulah orang Eropah. Fayaghdirun, kemudian mereka langgar perjanjian. Kamu buat perjanjian dengan dia, kemudian mereka langgar perjanjian. Fayatunakum tahta 80 ghayah. Akhirnya mereka mendatangi kamu di bawah 80 panji. Tahta kulli ghayah 12,000. Bagi setiap panji yang mereka bawa ada 12,000. Ya, ada 12,000 tentera yang akan bersama dengan mereka. Yang akan bersama dengan mereka. Jadi Nabi SAW bagi tahu siap-siap kat kita dah ni. Ni di antara tanda kiamat lah. Yang kita sedang bincang ni kewafatan Nabi. Tapi ada lagi petanda-petanda lain, insya-Allah kita akan huraikan dalam kuliah ini insya-Allah. Maka Nabi SAW menyebutkan hadis ni dan Syekh mengatakan, walaqad kanat wafatuhu min a'zamil masaib allati asabatil muslimin wa adlamatil madinah fi uyuni sahabah ridwanullahi alaihim indama mata sallallahu alaihi wasallam. Kewafatan Nabi merupakan musibah yang paling besar kepada umat. Ini kita tak boleh nafi. Kadang-kadang orang duk tanya kita, kenapalah umat Islam ni tak bersatu? Kenapalah umat Islam ni berpecah belah? Jawapan dia kerana antara yang mudah untuk kita jawab, antara sebab yang menjadikan umat Islam ni berpecah belah, umat Islam tak boleh bersatu, kerana Nabi SAW dah tak ada. Kalau Nabi ada, sesiapa yang beriman dengan Nabi, yang sayang pada Nabi SAW akan rujuk Nabi. Setiap keputusan Nabi itu akan menjadi pemutus. Tapi bila Nabi dah wafat, yang ada cuma hadis yang terdedah kepada pelbagai tafsiran, maka kita berbeza. Cuma berbeza pendapat ini tidak menjadikan sebahagian orang berpecah dan bermusuh, tetapi menjadikan sebahagian yang lain berpecah dan bermusuh. Jadi kita kena berinteraksi dengan cara yang betul lah. Kalau kita berbeza pendapat dengan orang, tak semestinya kita kena gaduh. Kalau kita berbeza tafsiran dengan seseorang ataupun berbeza kecenderungan dalam memilih tafsiran ulama, orang tu pilih mazhab lain, kita duk pilih mazhab lain, sepatutnya tak sepatutnya menjadi ruang untuk kita kutuk mengutuk. Kan, tapi ini yang berlaku. Wa adlamatil Madinah fi uyuni sahabah. Madinah menjadi gelap gelita pada pandangan sahabat ketika mana kewafatan Nabi SAW, seperti mana yang disebutkan oleh Anas. Anas kata pada hari Nabi SAW sampai ke Madinah, adha'a minha kullu syai. Adha'a minha kullu syai. Semua yang berada di Madinah itu seolah-olah bercahaya, gembira dengan kehadiran Nabi SAW. Dan pada hari Nabi SAW wafat, pada hari Nabi SAW wafat, adlama minha kullu syai. Madinah menjadi gelap gelita. Sehingga Anas kata, hatta angkarna qulubana, sehingga kami rasa pelik dengan jiwa kami. Kami tak tahu apa yang sedang berlaku ni, sebab kami tak pernah rasa kehilangan seorang tokoh yang menjadi rujukan untuk kami dalam kehidupan, terutamanya dalam beragama. Jadi kewafatan Nabi SAW adalah satu musibah yang besar. Adalah satu musibah yang besar kepada orang Islam, dan ia juga merupakan petanda kiamat yang kecil yang telah berlaku
dan telah pun selesai. Kata Syekh lagi, fa bimautihi sallallahu alaihi wasallam inqata'al wahyu minas sama. Dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka terputuslah wahyu daripada langit. Wa kana awwalu zuhuril fitan wartidadi ba'dil arab 'anil Islam. Dan dengan kewafatan Nabi itu bencana mula muncul. Muncul pula sebahagian daripada Arab, iaitu di zaman Abu Bakar yang murtad, yang tidak mahu membayar zakat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, ini telah pun berlaku dan telah pun selesai. Syekh masuk kepada bahagian yang kedua, iaitu terbelahnya bulan. Terbelahnya bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, kiamat menjadi hampir dan bulan pun telah terbelah. Jika mereka melihat petanda, mereka akan berpaling dan mereka akan berkata ini adalah sihir yang berterusan. Allah Ta'ala mencela golongan Quraisy, yang mana golongan Quraisy minta Nabi sallallahu alaihi wasallam mukjizat untuk membuktikan kenabian Nabi. Mereka minta kepada Nabi untuk buktikan dakwaan Nabi, kalau betul engkau ni Rasul, kau tunjukkan tanda yang engkau ni adalah Rasul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan dengan mukjizat oleh Allah, bulan terbelah. Bulan terbelah ni merupakan satu keajaiban yang tidak pernah berlaku sebelum daripada itu, dan mereka melihatnya. Kalau kita tengok sebahagian riwayat menyebutkan satu sebelah bulan tu berada di Jabal Abi Qubais dan satu lagi berada di Jabal Qu'ayqi'an. Maksudnya terbelah betul. Cuma Syekh Arifi letak gambar ni. Dia kata ini gambar menunjukkan bulan terbelah. Tapi kalau tuan-tuan tengok balik pada ulasan sebahagian pengkaji yang mengkaji alam semesta, yang mengkaji angkasa ni, dia kata ni bukan bukti bulan terbelah, sebab dia kata yang ni dipanggil apa? Dipanggil macam lekuk yang memang banyak di atas bulan dan dia tak mengelilingi seluruh bulan. Bukan bila kita kata ini bukan kesan belahan bulan, kita tak percaya bulan tu tak terbelah, kita percaya bulan tu terbelah. Tetapi nak mengatakan itu adalah kesan kepada pembelahan bulan, tak begitu tepatlah. Tak begitu tepat. Kerana itu bukan sebenarnya. Itu hanya orang kata apa, lekuk-lekuk yang memang ada di atas bulan, dan bukan itu saja. Bukan di tempat itu je, banyak lagi lekuk-lekuk, dan ia tidak meliputi seluruh kawasan bulan. Wallahu a'lam. Tapi bulan memang terbelah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan, qad kana hadha fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama warada dhalika fil ahaditsil mutawatirah bil asanisi sahihah. Ini telah berlaku di zaman Rasulullah SAW seperti mana yang telah datang dalam hadis yang mutawatir dengan sanad-sanad yang sahih. Peristiwa terbelah bulan ni disebut dalam Al-Quran, disebut dalam hadis juga, dan hadis tu mutawatir. Apa maksud mutawatir? Jalur dia banyak sampai akal kata mustahil mereka ni berpakat untuk berbohong ni. Dan ini merupakan perkara muttafaq alaihi bainal ulama. Perkara yang disepakati oleh para ulama, annan syiqaqal qamar qad waqa'a fi zamanin Nabi SAW wa annahu kana ihdal mu'jizatil bahirat. Dan ulama bersepakat mengatakan terbelahnya bulan telah pun berlaku di zaman Nabi, dan ia salah satu daripada mukjizat yang dahsyat yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas meriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Anas mengatakan inna ahla Makkah sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuriyahum ayah fa'arahum shiqaqal qamar. Anas kata orang-orang Mekah minta kepada Nabi SAW untuk menunjukkan kepada mereka tanda, ayah, tanda yang dia ni memang Nabi, yang baginda ni memang Nabi. Fa'arahum shiqaqal qamar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada mereka bulan terbelah.
Nabi tunjuk betul-betul bulan terbelah. Sepatutnya kalau orang yang nak beriman kepada Nabi, dia akan kata, wah, ini amazing. Kan? Tapi apa yang berlaku? Tetap juga pembesar-pembesar Quraisy tidak beriman. Kerana kalau mereka nak beriman, sebenarnya dengan Quran pun sudah memadai. Dengan Al-Quran pun sudah memadai. Baca Quran dah memadai dah sebenarnya untuk beriman. Tapi mereka minta macam-macam. Ini kita panggil apa? Soal ta'jizi. Soalan-soalan ataupun permintaan-permintaan dengan harapan untuk melemahkan Nabi sehingga Nabi tak boleh nak penuhi permintaan mereka, dan akhirnya mereka akan kata, itulah, tak boleh. Kau bukan Nabi. Sebab daripada awal memang mereka tak percaya kepada Nabi SAW. Kalau mereka percaya, tak payah nak tunggu belah bulan. Baca Quran dengan lenggok bahasa yang begitu hebat, dengan tanda-tanda kebesaran yang begitu hebat. Bahkan Allah Ta'ala cabar kepada orang Quraisy, dan cabaran itu masih terbuka sampai sekarang. Kalaulah Quran ni tak betul, kalaulah Quran ni rekaan Nabi Muhammad SAW, rekaan manusia, kau bawa satu ayat macam tu pun cukup. Bawa satu ayat sama macam Quran, menandingi Quran. Tapi sampai sekarang, setelah beribu tahun, tidak ada siapa bahasanya, kecantikannya, keindahannya seperti mana yang disebutkan oleh Al-Quran. Kerana Quran ni kalam Allah. Ibnu Mas'ud mengata, waqala Abdullah bin Mas'ud. Tadi Anas kata, ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kata, bainama nahnu ma'a Rasulillah SAW bimina, idzan falaqal qamar falqatain. Fakanat falqah wara'al jabal wa falqah dunahu. Faqala lana Rasulullah SAW, ishhadu. Abdullah bin Mas'ud kata, ketika mana kami bersama dengan Rasulullah SAW di Mina, tiba-tiba terbelahnya bulan kepada dua bahagian. Satu bahagian pergi ke belakang bukit, satu lagi berada di depan bukit. Di sebalik, satu di balik bukit, satu lagi di kawasan yang bertentangan dengannya. Faqala lana Rasulullah SAW, ishhadu. Maka Nabi SAW pun mengatakan, persaksikanlah. Hadis ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga. Ya, baik. Waqala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas kata, ijtama'al musyrikuna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu in kunta sadiqan fashaqqa lana al-qamar firqatain nisfan ala Abi Qubais wa nisfan ala Qu'ayki'an wa kanat lailata badr fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbahu ay yu'tiyahu ma sa'alu fa amsal qamar nisfan ala Abi Qubais wa nisfan ala Qu'ayki'an wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ishhadu. Riwayat ni merupakan riwayat yang ada masalah, riwayat Abu Nuaim. Syekh menyebutkan di sini, dia kata Abu Nuaim meriwayatkan dalam Dalail Nubuwah, hadis ni ada perawi nama Musa bin Abdul Rahman, dia pendusta. Tetapi hadis ni ada lagi jalur lain yang tidak palsu. Dia hanya sebutkan di sini sebagai sokongan sajalah. Kerana para ulama pun menyebutkan riwayat ni, tapi nak menunjukkan riwayat ni memang berlakulah. Riwayat ni ataupun kisah ni memang berlaku, bahkan disebut dalam Quran dan disebut dalam hadis yang mutawatir, iaitu orang musyrikin yang minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam belahkan bulan. Ya, belahkan bulan. Mereka minta kononnya kalau tunjuk nak beriman, tapi lepas tunjuk pun tak semua beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membuktikan kepada kita memang manusia ni ada yang degil. Ada yang degil, ada yang tak mau. Ada yang degil, ada yang tak mau menutup mata, menutup telinga, jenis tak mau dengar. Ada manusia yang seperti ini yang ada dalam sejarah, dan manusia seperti ini kekal. Kita nak bagi huraian macam mana pun mereka tak mau dengar, kerana mereka dah ada orang kata apa, pre-judgment dah. Engkau memang tak betul. Apa saja yang kau sebut memang tak betul. Tapi kalau orang yang mereka puja, orang yang mereka anggap sebagai benar, merepek pun mereka kata betul, walaupun mereka tak faham. Kan? Ini benda yang menyedihkan yang berlaku di zaman kita, bahkan bukan zaman kita saja, zaman dulu sama. Yang keempat, inqiradus sahabatil kiram radhiyallahu anhum. Beredarnya ataupun berlalunya zaman sahabat yang mulia. Para sahabat merupakan sebaik-baik generasi yang pernah ada dalam sejarah agama kita. Sebab itu kata Syekh, ashabu Rasulullah SAW hum khairu hadhil ummah ba'da nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi
merupakan sebaik-baik umat ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadis Abi Musa, dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nujum amanatun lis-sama, fa idza dhahabatin nujum atas-sama ma tu'ad, wa ana amanatun li ashabi, fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, wa ashabi amanatun li ummati, fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Ya, hadis ni riwayat Abu Musa Al-Asy'ari. Kalau kita tengok, dia adalah riwayat Muslim. Baik. Apa maksudnya? Maksudnya Abu Musa Al-Asy'ari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bintang-bintang merupakan keamanan bagi langit. Apabila bintang-bintang pergi, apabila bintang telah binasa, maka datanglah kepada langit apa yang dijanjikan untuknya. Hancurlah langit ni bila sampai pada hari kiamat nanti. Wa ana amanatun li ashabi, dan aku merupakan keamanan bagi sahabat aku. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, apabila aku pergi, maka datang kepada sahabatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Apa dia? Bila Nabi SAW wafat, berlaku fitnah, berlaku pembunuhan Osman, berlaku orang kata perbezaan pendapat sehingga menimbulkan peperangan dan sebagainya. Wa ashabi amanatun li ummati, dan sahabatku merupakan keamanan bagi umatku. Fa idza dhahaba ashabi, bila sahabat aku beredar, bila sahabat aku pergi, bila meninggal dunia, ata ummati ma yu'adun, datanglah kepada umatku apa yang telah dijanjikan untuk mereka. Yang kita duk pecah hari ni, yang kita duk orang kata apa sesat menyesatkan hari ni, yang sebahagian daripada kita duk orang kata apa bercakar sama sendiri pada hari ini, disebabkan oleh kerana tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bimbing kita secara fizikal, walaupun hadis ada, dan juga tidak ada sahabat yang sama-sama boleh jadikan sebagai rujukan. Jadi masing-masing mempertahankan amalan masing-masing. Jadi tidak ada orang kata apa sahabat nak guide. Dan ini ujian kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok siapa di antara kita yang berada di atas hidayah dan siapa di antara kita yang mengekalkan kebatilan dalam kehidupan dia. Ini merupakan ujian manusia yang berada di akhir zaman. Fa fi hadzal hadis, okey, dalam hadis ni kata Syekh, qurina zihabus sahabah sallallahu radhiyallahu anhum bi zihabi amaratain lisan, zihabin nujum wa nuzulish syuhub wa mautir rasul. Dikaitkan pemergian sahabat dengan pemergian dua perkara, dua petanda bagi kiamat, iaitu binasanya bintang-bintang dan turunnya orang kata apa syuhub, apa ni, syihab, kata banyak bagi syihab ni kita boleh kata macam meteor lah kot, dia api yang kita nampak bergerak di langit, dan kematian Rasulullah SAW. Dan telah sabit dalam hadis-hadis yang sahih, yang mana apabila orang saleh yang terawal meninggal demi meninggal, akan binasa ke semua, ataupun akan diangkat, ataupun akan dimatikan orang-orang saleh ini, sehingga kiamat ni akan berlaku hanya kepada orang-orang yang jahat, kepada orang-orang yang jahat. Jadi kalau kita tengok, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sebut dalam hadis yang lain, innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yanzi'uhu biqabdil ulama, hatta idza la yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadallu wa adallu. Kan, yang bermaksud Nabi kata sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencabut ilmu itu daripada dada manusia, tetapi Allah Ta'ala mencabut ilmu itu dengan kematian ulama. Sehingga bila Allah Ta'ala tak kekalkan ulama di dalam dunia ni, manusia akan mengambil orang jahil sebagai pemimpin. Lalu mereka ditanya berkenaan dengan ilmu, mereka memberikan fatwa, lalu mereka akan sesat
dan mereka akan menyesatkan orang lain. So ini yang akan berlaku di akhir zaman apabila orang-orang yang berilmu, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik dimatikan oleh Allah Azza wa Jal, maka yang tinggal adalah orang yang jahat. Pada ketika itulah akan dibangkitkan kiamat. Pada ketika itulah akan dibangkitkan kiamat, iaitu kiamat akan berlaku hanya kepada orang-orang yang jahat sahaja. Orang-orang yang baik, yang ada iman dalam jiwa dia, akan meninggal dunia sebelum daripada kiamat. Ini benda yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di akhir zaman nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam kata akan banyak kejahatan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang lain, min asyrati sa'a ayyurfa'al ilm, di antara tanda kiamat itu apabila ilmu terangkat, wa yadhharal jahl, kejahilan akan berleluasa. Jadi orang-orang yang alim, orang-orang yang ada ilmu akan meninggal dunia. Kita tengok pada tahun lepas saja ramai ulama-ulama rabbani, ramai ulama-ulama yang hebat-hebat ni meninggal dunia. Tetapi bila meninggal dunia je ulama, kita belum tahu lagi siapa yang dapat menggantikan dia yang sama macam dia. Yang dia pergi tu confirm dah. Tapi yang menggantikan dia tu kita tak tahu. Adakah mampu orang yang menggantikan dia itu untuk setanding ilmu seperti ilmu dia? Ini yang menyedihkan kita. Ya? Ini yang menyedihkan kita, yang kita kata kena bersedialah. Kerana zaman ni zaman orang kata apa, zaman fitan, zaman bencana berleluasa berlaku. Baik. Kita tengok petanda yang kelima, petanda kecil yang disebutkan oleh Syekh, pembukaan Baitul Maqdis. Okey. Kata Syekh, dia kata Fathu Baitul Maqdis, pembukaan Baitul Maqdis. عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان بيت المقدس تحت وطأة النصارى الروم، والروم دولة قوية متمكنة، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح بيت المقدس وعد ذلك من أشراط الساعة. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan, Baitul Maqdis ni berada di bawah kekuasaan Nasrani, kekuasaan orang Kristian yang bernaung di bawah kerajaan Rom. Dan Rom merupakan satu negara yang kuat dan kukuh. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan berita gembira kepada umat tentang pembukaan Baitul Maqdis. Sebab itu tuan-tuan, kita rasa macam Nabi ni satu orang yang, ialah wahyu tu wahyu, tetapi Nabi satu orang yang mempunyai cita-cita yang besar. Nabi memberitahu kepada para sahabat Baitul Maqdis yang berada di bawah Rom itu akan dibuka satu hari nanti. Ini merupakan satu perkara yang mungkin akan mengejutkan sahabat, kerana bagaimana satu tamadun besar akan tiba-tiba ditewaskan oleh orang Islam. Yang mana orang Islam pada ketika itu hanyalah negara yang kecil di Madinah. Tapi inilah janji Allah, inilah yang diberitahu oleh Nabi SAW dan para sahabat percaya. Dan Nabi SAW mengatakan ini merupakan petanda kecil kiamat, petanda kiamat. Maka disebut dalam hadis yang kita baca tadi, hadis Auf bin Malik, Nabi SAW mengatakan, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Kira 6 perkara sebelum berlakunya kiamat. Wa dzakara minha fathu ataupun fatha Baitul Maqdis. Maka Nabi SAW sebut di antaranya ialah pembukaan Baitul Maqdis. Baik. Pembukaan Baitul Maqdis dah berlaku ke belum? Syekh mengatakan waqad futiha Baitul Maqdis fi ahdil Khalifah Umar bin Khattab. Baitul Maqdis telah pun dibuka di zaman Umar. Umar membebaskan Baitul Maqdis daripada cengkaman Rom. Berjaya Umar. Ini membuktikan janji Nabi itu betul lah. Pada tahun ke-16 Hijrah. Wa taharahu minal kufur wa bana fihi masjidah. Dan Umar berjaya membersihkan Baitul Maqdis daripada kekufuran, dan Umar membina padanya masjid.
Yang mana bila zaman Rom, kekufuran ada kat situ. Jadi Umar berjaya bersihkan, Umar kekalkan masjid. Kerana dia asal Masjid Aqsa. Dia memang asal masjid. Jadi Umar bina masjid di situ ataupun kembalikan masjid untuk disembah Allah di dalamnya. Ya. Waqad futiha Baitul Maqdis marratain. Baitul Maqdis dibuka sekali lagi, 2 kali lah. Sekali pada zaman Umar, kemudian sekali lagi pada zaman Daulah Ayyubiyah, yang mana apabila Salahuddin Al-Ayyubi berjaya membebaskan Baitul Maqdis di bawah cengkaman Eropah pada tahun 583 Hijrah pada ketika itu. Kurung ke-6 lah. Okey. Adakah Baitul Maqdis akan dibuka sekali lagi? Ya. Kerana Baitul Maqdis sekarang berada di bawah tawanan Israel, akan dibuka sekali lagi sebelum kiamat, seperti mana kata Syekh, wasatuftahul Quds biiznillahi ala yadi fi'atin mu'minah. Quds akan dibuka sekali lagi di atas, dengan izin Allah, di atas tangan sekumpulan orang-orang yang beriman. Hatta anna syajar wal hajar yantiqu qaila, sehinggakan pokok dan batu akan bercakap pada ketika itu, ya Muslim, ya Abdullah, hadza yahudi wara'i ta'al faqtulhu. Wahai orang Muslim, wahai Abdullah, ni Yahudi belakang aku, maka datanglah bunuh dia. Tuan-tuan, Nabi SAW sebut hadis ni. Nabi SAW sebut hadis ni pada ketika orang-orang Yahudi ni masih lagi berada dalam situasi tak kukuh, tak kuat. Orang Yahudi ni dalam sejarah Nabi SAW, mereka tak ada kekuatan. Mereka banyak pakai proksi. Mereka bangkitkan kemarahan orang-orang Quraisy supaya orang Quraisy yang perang dengan orang Islam. Mereka pakat dengan orang sana sini. Orang kata apa? Provoke orang sana, provoke orang sini. Akhirnya mereka bila berperang dengan orang Islam, mereka dihalau. Mereka diperangi. Mereka tak ada kekuatan pun orang Yahudi ni. Bila Nabi SAW sebut hadis ni, para sahabat tak ada keraguan pun berkenaan dengan kebenaran hadis ni, walaupun pada ketika itu mungkin waktu Nabi sebut tu tak terbayanglah macam mana kita boleh berperang dengan orang Yahudi, sedangkan orang Yahudi pada masa itu sangat-sangat lemah. Sangat-sangat tak ada kekuatan, setelah terutamanya setelah dihalau sebahagian daripada mereka. Hari ini dibuktikan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW itu betul. Kerana hari ini kita dapat melihat bagaimana kesombongan, kejahatan, kezaliman yang ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi terhadap saudara kita yang berada di Palestin. Kita dapat lihat bagaimana mereka menindas sahabat kita di Palestin. Tapi kalau orang tanya kita macam mana Ustaz, kita hanya boleh tengok, ya, orang Islam hari ini seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW, seperti buih. Walakinnakum ghutha' ka ghutha'is sayl. Tetapi kamu ini seperti buih-buih di laut, yang banyak tetapi tak kukuh, tak kuat. Sebab apa? Sebab kita nak lawan Yahudi yang pure. Kita nak lawan Yahudi yang betul-betul Yahudi. Tetapi kita tak betul-betul Muslim. Kan? Sebab itu Syekh, guru saya, Syekh Salah bin Fattah Al-Khalidi, dia kata, nak lawan Yahudi yang betul, kena jadi Muslim yang betul. Nak lawan Yahudi yang real, kena jadi Muslim yang real. Kalau kita pun jenis tak real, kemenangan itu tak akan datang. Buktinya apa? Buktinya Nabi SAW ucapkan di akhir zaman nanti akan muncul satu peperangan di antara orang Islam dan orang Yahudi, yang mana pokok batu akan bercakap, ya Muslim. Dia tak kata Melayu, dia tak kata orang kaya, selebriti, dia tak panggil. Dia panggil ya Muslim, wahai Muslim. Maksudnya kalau nak dapat bantuan daripada Allah Azza wa Jal untuk memerangi orang Yahudi, untuk mengalahkan orang Yahudi, kena jadi Muslim dulu. Ya Muslim, ya Abdullah, wahai Muslim, wahai hamba Allah. Jadi kalau nak betul-betul nak lawan dengan orang Yahudi, nak mengalahkan orang Yahudi, kena jadi hamba Allah. Bukan jadi hamba duit. Bukan jadi hamba harta. Ni saya sebut ni bukan saya nak tuduh siapa-siapa ni. Tapi kita kena muhasabah diri. Saya pun sama tuan-tuan Muslim. Kena jadi Muslim yang betul, kena jadi hamba Allah yang betul. Berjuang di atas dasar kerana
kita nak menegakkan agama Allah, bukan kerana kepentingan peribadi, bukan kerana nakkan kedudukan dunia, bukan kerana nakkan harta. Ini semua adalah teguran secara tidak langsung daripada Nabi SAW kepada kita. Kan kadang-kadang kita banyak terleka dengan dunia, kita banyak terleka dengan harta, kita banyak terleka dengan kedudukan, menyebabkan kita hina pada pandangan dunia. Dia kata, ya Muslim, ya Abdullah, wahai Muslim, wahai hamba Allah, hadha Yahudi warai. Ni belakang aku ada Yahudi. Ta'al faqtulhu. Mari datang bunuh dia. Ini satu keajaiban. Pokok boleh bercakap. Batu boleh bercakap. Betul ke Ustaz? Kita percaya kerana hadis ni hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim. Bila akan berlaku tu Ustaz? Saya tak tahu. Tapi ia akan berlaku. Seperti mana hadis-hadis lain yang ajaib yang Nabi sebut. Walaupun pada zaman tu tak terbayang di minda kita, tetapi hari ini dibuktikan betul. Walaupun tak terbayang bila masa dia akan berlaku, tetapi telah dibuktikan ia adalah sesuatu yang betul. Jadi Syekh kata, sayati zikru ba'dil ma'arik al-waqi'ah hawla Baitul Maqdis wa qitalil muslimin liyahud. Akan datang nanti kita akan bincang peperangan-peperangan yang berlaku di kawasan Baitul Maqdis dan peperangan orang-orang Muslim terhadap orang Yahudi. Dan orang Muslim akan berjaya menguasai kawasan Baitul Maqdis tersebut sekali lagi, insya-Allah. Kemudian mutan taqwa'asil ghanam, kematian yang mengejut yang datang seperti penyakit yang terkena pada kambing, ya. Dia kata hadza min alamatis sa'ah, ini di antara petanda kiamat juga. Wal mutan huwa lafzu mubalaghah minal maut. Mutan ni lafaz yang menunjukkan bersangatan, kematian yang banyak. Kalau maut tu mati, mutan kematian yang banyak. Ay yaqa'u mautun katsirun jiddan, iaitulah berlakunya kematian yang sangat banyak. Ashbahu ma yakunu bil waba, sama seperti mana yang berlaku ketika wabak. Allazi yaqdi 'ala an-nas jama'at, yang membunuh manusia secara berkumpulan dan berkumpulan. Dikatakan kematian yang banyak ini telah pun berlaku. Sebagian ulama kata kematian yang dimaksudkan oleh Nabi yang berlaku seperti kematian kambing bila terkena penyakit. Qu'as ni penyakit yang bila kambing kena akan keluar cecair di hidung dia dan dia akan mati secara tiba-tiba dan beramai-ramai. Mati kambing ni banyak-banyak. Ya? Baik. Ada yang kata ia telah berlaku pada ketika zaman Umar, sewaktu berlakunya ta'un Amawas. Ta'un ni bengkak-bengkak yang berlaku pada badan dengan orang kata apa, infection yang sangat menyakitkan. Dan ia orang kata apa, penyakit yang sangat-sangat kuat berjangkit. Sebab itu bila kita dengar dulu kan, bila berlaku ta'un, kita jangan masuk ke kawasan tu. Nabi tak bagi. Kalau kena kawasan tu, jangan keluar daripada situ. Amawas ni satu perkampungan disebut ni di Palestin, kan? Berdekatan dengan Baitul Maqdis. Tetapi kalau tuan-tuan tengok, Amawas ni dia berada di kawasan Jordan sebenarnya. Sebab saya dulu duduk di Jordan, saya pergi kawasan tu. Memang ada kawasan perkuburan. Muaz bin Jabal ada di situ, Syurahbil pun ada di situ, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah pun ada di situ. Yang mana mereka kebanyakannya meninggal dunia disebabkan oleh ta'un Amawas. Okey. Pada zaman Umar bin Abdul Khattab, setelah pembukaan kota Baitul Maqdis, pembukaan Palestin pada tahun 16 Hijrah, berlakunya ta'un besar-besaran, iaitu pada tahun ke-18. Pada masa itu memang ramailah yang terkena. Dia berlaku di kawasan Syam. Disebab itulah Umar bila nak masuk ke kawasan Syam, akhirnya dia tak jadi masuk. Dia kembali semula. Kerana apa? Kerana hadis Nabi SAW tak benar kan. Abdurrahman bin Auf sebut lagi. Kan Abdurrahman bin Auf bila tengok Umar kembali, Abdurrahman bin Auf kata betul. Nabi kata bila iza waqa'a bi ardin fala taqdimu alaih. Bila ia berlaku pada satu tempat, kamu jangan masuk tempat tu.
wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Bila kawasan tu dah terkena taun, kamu berada di tempat itu, kamu jangan keluar kerana nak lari daripadanya. Ya. Dan dikatakan sebanyak 25,000 orang daripada kalangan orang Islam telah meninggal dunia disebabkan oleh taun tu. Dan beberapa kumpulan daripada pemimpin sahabat juga meninggal dunia. Antaranya Muaz bin Jabal, Abu Ubaidah, Shurahbil, Fadl bin Abbas, ya, dan lain-lain lagi lah. Qu'as ghanam ini, Qu'as ghanam, dia kata seperti penyakit yang terkena kambing, ialah satu penyakit yang terkena pada haiwan dan akan keluar daripada hidung dia tu sesuatu. Dia akan mengalir sesuatu pada hidungnya dan dia akan mati secara tiba-tiba. Nabi SAW menyamakan keadaan kematian yang banyak itu, ya, Nabi samakan dengan Qu'as yang terkena pada kambing, kerana taun ini akan menimbulkan jangkitan, akan menimbulkan apa ni orang kata, cecair di badan, dan dia akan meninggal dunia disebabkan taun berkenaan. Inilah sebahagian daripada petanda-petanda kecil yang telah pun berlaku. InsyaAllah kita berhenti di sini dulu, sebab saya pun nak balik Perlis lepas ni, jauh lagi perjalanan saya. Ni ada di Kuala Lumpur. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita sambung semula. Nanti sekejap saya nak tanda dulu kita berhenti di sini. Okey. Lambat pula ni. Okey. Baik. InsyaAllah saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar ataupun kritikan, saya ada tersilap di mana-mana boleh beritahu. Okey, Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Terima kasih tanda tangan buku baru. Tak sabar tunggu. Nak tanya, sekiranya kita pernah tidak menunaikan hak haiwan peliharaan seperti kucing dan dengan sebaiknya masa dia hidup, adakah mereka akan menuntut di akhirat nanti? Apakah cara untuk memohon keampunan sekiranya haiwan tersebut telah mati? Pertama sekali, apabila kita memelihara haiwan yang kita kurung, sama dalam rumah ke, dalam sangkar ke, kita wajib memberi makan. Perbuatan tidak memberi makan kepada haiwan akan menyebabkan kita berdosa lah, kerana kita menzalimi dia. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, dakhalatil mar'atu an-nara fi hirratin habasatha wa lam tut'imha, atau kama qala. Seorang perempuan masuk ke dalam neraka hanya disebabkan seekor kucing yang dia kurung dan tidak beri makan. Tapi kalau kita buat tu disebabkan tak sengaja, terlupa, tak ingat dan sebagainya, maka moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan kita lah. Kita banyaklah lakukan perkara baik, perkara kebajikan, kalau betul kita terlibat dengan dosa berkenaan. Kita banyak buat benda baik, kita banyak lakukan benda sunat, supaya kebaikan itu akan memadam keburukan yang ada, memadam orang kata apa, dosa yang kita lakukan. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika ada sebuah hadis yang di dalamnya terdapat perawi yang dituduh sebagai pendusta,
Tetapi ada jalur lain di mana para perawinya adalah siqah. Siqah ni dipercayai ya. Adakah ia bermaksud perawi yang dituduh pendusta itu tidak berdusta ketika menyampaikan hadis tersebut? Barakallahu fikum Ustaz. Allah yubarik fikum. Terima kasih atas soalan yang baik ini. Pertama sekali kita kena tahu ya, pendusta ini adalah orang yang telah dipastikan oleh ulama dia pernah berdusta dalam hadis. Jadi bila dia pernah berdusta, riwayat dia memang tak diterima. Walaupun mungkin kemungkinan dia bercakap betul. Tak mustahil lah. Tapi di atas dasar berhati-hati, maka para ulama mengatakan orang yang pernah berdusta dalam hadis Nabi ni, walaupun mereka declare mereka bertaubat, tetap riwayat mereka tidak diterima kerana berkemungkinan cerita dia kata dia dah bertaubat tu pun adalah dusta. Adalah dusta. Jadi berkemungkinan tu ada, tapi kemungkinan dia tak boleh jadi sebagai hujah. Jadi sebab itu kita tak setuju orang yang memperlekehkan ilmu hadis dengan mengatakan perawi siqah pun boleh jadi bohong, perawi dusta pun boleh jadi cakap betul. Kemungkinan tu memang kita tak nafi, tapi kemungkinan dia tak boleh jadi hujah. Contohnya macam kita nak tuduh orang mencuri. Hakim tak boleh kata, iyalah memang tak mustahil pun dia mencuri sebab dia bukannya maksum, boleh jadi. Boleh jadi itu tak boleh jatuh hukum. Dia mesti ada bukti yang mengatakan ia berlaku. Sekarang bukti yang ada, dia memang pendusta. Kemungkinan dia tak berdusta ada, tetapi itu tidak cukup. Bahkan para ulama berhati-hati dalam hadis Nabi SAW, mereka tak terima riwayat pendusta. Orang yang berdusta dalam percakapan manusia, tak berdusta dalam hadis, dalam percakapan manusia, dalam urusan sehari-hari, dia bohong. Dia riwayat dia dipanggil sebagai matruk, dia dipanggil sebagai muttaham bil kadzib. Itu pun tidak diterima juga riwayat dia. Walaupun tak ada bukti dia berbohong dalam hadis, tapi kebarangkalian itu cukup untuk menjadikan ulama berhati-hati untuk tidak menerima riwayat dia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana nak tahu yang mana adalah perkara dunia dan yang mana adalah ibadah? Untuk menentukan bid'ah yang dikeji. Contohnya, kenapa perbankan Islam dan muamalat tidak dianggap perkara ibadah dan oleh itu adalah bid'ah yang dikeji. Perbankan Islam ni dalam bab muamalat, yang perkara akal boleh fikir. Yang perkara akal boleh fikir. Ibadat ni ialah sesuatu yang ada garis panduan, yang kita tidak boleh keluar daripadanya, akal tak mahu fikir. Sebab itu bila kita nak pergi sembahyang tarawih, kita tak azan. Seperti mana kita sembahyang maghrib azan. Kenapa sembahyang tarawih kita tak azan? Sebab Nabi tak azan. Sebab tu sembahyang raya kita tak azan, sebab Nabi tak azan. Jadi ibadat at-tauqif. Ibadat ini mesti berhenti di mana dalil berhenti. Tetapi kalau muamalat, selagi mana dalil tidak melarang, tidak ada dalil khusus ataupun dalil umum yang melarang, maka kita mengatakan itu adalah urusan dunia, maka dibenarkan. Jadi sebab itu perbankan Islam, takaful, beli barang secara online dengan syarat-syaratnya dibenarkan dalam agama walaupun tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perkara muamalat. Perkara muamalat ni perkara yang berkembang menguruskan kehidupan manusia, hubungan manusia dengan manusia, bukan hubungan manusia dengan Allah. Hubungan manusia dengan Allah ni dia ada skema dia. Nabi dah tunjuk siap-siap. Jadi bila hubungan manusia dengan Allah yang berkaitan dengan benda yang akal tak mampu fikir, kenapa saya kena buat ibadat ni? Kenapa saya kena buat ibadat ni? Maka hubungan kita dengan Allah, kita memerlukan Nabi SAW untuk detailkan, untuk tunjukkan. Kalau Nabi tak tunjuk, kita tak buat lah. Sebab itu kita salat fardu 5 waktu je, sebab Nabi tunjuk 5 waktu. Adakah Nabi larang kita? Pernah tak Nabi larang kita untuk salat fardu lain? Dalam hadis Nabi tak larang, tapi Nabi tak tunjuk. Bila Nabi tak tunjuk, kita tak buat lah. Nabi tunjuk solat sunat banyak, solat sunat lah. Solat fardu 5 tu je yang Nabi tunjuk. Boleh faham Baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Buku apa yang doktor sedang gunakan ketika doktor share skrin saya? Saya guna kitab Nihayatul Alam, Syekh Arifi. Syekh Al-Arifi, seorang ulama daripada Saudi, tajuk dia Nihayatul Alam. Buku ni ada terjemahan dia.
Nanti boleh kontak Hadi Akmal. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Bagaimana cara untuk mengelakkan fitnah akhir zaman? Fitnah akhir zaman ni kita memang tak boleh elak kalau kita memang ditakdirkan hidup di akhir zaman ni, kita memang tak boleh nak mengelak, tetapi kita disuruh untuk deal, berinteraksi dengannya seperti mana yang ditunjukkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dalam kuliah yang lepas telah pun saya ceritakan, yang pertama kena melazimi Quran dan sunnah, kena melazimi ilmu. Itu yang pertama. Supaya bila dia turun, dia datang, kita bersedia. Yang kedua, kita kena ta'anni, kena hati-hati. Jangan orang kata apa, terikut-ikut dengan majoriti manusia. Kerana majoriti di akhir zaman ni belum tentu menentukan kebenaran. Kan, belum tentu untuk menentukan kebenaran. Sebaliknya, kebenaran itu mesti diukur dengan hujah daripada Quran dan sunnah. Dan seterusnya, tinggalkan perkara-perkara bid'ah, berpeganglah kepada petunjuk Nabi SAW. Seperti mana yang Nabi bagi tahu, Nabi kata, selepas daripada kewafatanku, fa'innahu, sekejap, macam mana Nabi sebut kepada dalam hadis Irbad bin Sariyah tu, fa'innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesiapa yang hidup selepas pada kewafatanku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajiz. Ya. Siapa yang hidup selepas daripada aku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Dia kena pegang dengan sunnah aku. Orang beza-beza, dia kena pegang dengan sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Yang diberikan hidayah selepas daripada aku, gigit dengan geraham. Ini di antara yang ditunjukkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kena melazimi jamaatul muslimin, iaitu pemerintah orang Islam yang dilantik oleh orang Islam secara sepakat, jangan keluar daripada ketaatan. Taat kepada pemerintah dalam perkara yang makruf. Insya-Allah kita akan selamat. Dan banyakkan bacalah hadis-hadis fitan ni supaya kita tahulah sifat Dajjal macam mana, kan, sifat Imam Mahdi macam mana. Takut-takut nanti kita pun tak kenal Imam Mahdi tu macam mana. Kena ada ilmu. Saya tak boleh baca semua InsyaAllah saya ambil sikit-sikit je lah, tak larat nak jawab semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perlu ke kita ubah persepsi negatif orang lain terhadap diri dan personaliti kita? Jazakallah. Wa antum jazakumullahu khair. Perlu juga sebenarnya, kerana ubah persepsi negatif orang di atas salah sangka ini merupakan satu usaha untuk menegakkan kebenaran. Katalah orang tu dia sangka buruk kat kita disebabkan satu benda yang salah, yang dia orang kata apa, silap maklumat. So kita bagi tahu kat dia perkara sebenar supaya dapat menyelamatkan dia juga daripada meninggalkan kita, daripada memulaukan kita lebih daripada apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia marah kat kita atas satu benda, dia putuskan hubungan ukhuwah dengan kita hanya disebabkan oleh kerana maklumat yang tak betul. Jadi kalau ada ruang dan peluang untuk kita jelaskan, kita jelaskan supaya ukhuwah itu dapat dijalin semula. Sebab itu dalam hadis kan ada sahabat Nabi SAW disebut, dia kata, saya buat baik pada keluarga saya hubungkan silaturahim, tapi mereka tetap buat jahat pada saya. Mereka tetap tak mau terima saya. Nabi kata, kamu telah menyuapkan pasir yang panas ke dalam mulut mereka. Macam Nabi kata, kebaikan kamu tu akhirnya akan menyebabkan mereka nanti akan rasa tak selesa dengan kejahatan yang mereka buat pada kamu. So teruskan melakukan kebaikan supaya mereka berubah persepsi salah mereka terhadap kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang dimaksudkan dengan akhir zaman nanti Islam akan kembali dagang? Apa yang dimaksudkan Islam dagang? Islam dagang ni maksudnya Islam itu akan menjadi asing. Orang tengok Islam yang sebenar tu, ya, akan jadi pelik. Seperti mana Islam tu pelik ketika mana bermula. Seperti mana Islam tu bermula dalam keadaan yang orang tak suka, orang pelik, orang rasa ganjil. Di akhir zaman nanti, siapa yang pegang pada Islam yang sebenar pun dia akan dianggap ganjil. Ya, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Itulah lebih kurang yang saya boleh sampaikan pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih pada Kak Lin, pada Datuk Ayub, pada semua tim Nur Islam Academy dan pada semua yang hadir pada pagi ini. Ramai juga pada pagi ini, masya-Allah. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya minta maaf kalau ada soalan yang saya tak dapat nak jawab. Kita jumpa lagi di lain masa.
Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording